Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kembali lagi kita dalam tajuk kimia konsumer dan industri, tajuk tingkatan 5, di mana pada kali ini kita akan pergi kepada video bahagian yang terakhir untuk bahan pencuci, di mana kita akan pergi kepada perbezaan di antara sabun dan juga deterjen. Okey, jadi dalam peperiksaan sama ada dalam kertas pertama ataupun kertas kedua, untuk perbezaan sabun dan deterjen, untuk kertas 2 kebiasaannya boleh membawa markah sehingga 5 markah. Okey, ataupun paling kurang dia boleh bawa markah kepada 3 markah paling banyaklah. Okey, di mana dalam perbezaan di antara sabun dan deterjen, soalan kebiasaannya akan tanya, okey, apakah ataupun adakah sabun ataupun deterjen efektif di dalam air lembut? Ataupun dia akan tanya pula sama ada sabun ataupun deterjen efektif di dalam air liat. Jadi dia suruh awak terangkan, okey, sabun efektif ataupun tidak, deterjen efektif ataupun tidak. Okey, jadi dalam perbezaan di antara sabun dan deterjen ini, apa yang pertama sekali awak kena faham adalah terdapat 2 perbezaan jenis air, di mana kita ada air lembut iaitu soft water, dan yang kedua kita ada hard water iaitu air liat. Okey, untuk air lembut, apa yang dikatakan dengan air lembut? Air lembut merupakan air yang mengandungi ion natrium. Okey, air lembut, okey, seperti mana yang awak nampak kat sini, air lembut dia adalah air yang mengandungi ion natrium. Manakala air liat ataupun hard water, okey, kat sini dia mengandungi air, okey, air yang mengandungi ion magnesium ataupun kalsium. Jadi itu perbezaan yang pertama. Air lembut ada ion natrium, air liat ada ion magnesium ataupun kalsium. Jadi dalam air lembut, okey, dalam air lembut sama ada kita basuh menggunakan sabun ataupun deterjen, apa yang akan terjadi adalah, okey, kotoran yang ada, awak nampak kat sini, kotoran yang ada akan hilang. Okey, kotoran yang ada akan hilang. Okey, itu kalau pakaian kita dibasuh dalam air lembut. Okey, tapi kalau pakaian kita dibasuh dalam air liat, mekanisme yang berlaku di antara sabun dan deterjen adalah berbeza. Reason dia nanti kita akan tengok kenapa. Okey, dalam air liat, okey, dalam air liat kita faham air liat ni mengandungi ion magnesium dan juga ion kalsium. Okey, so bila kita basuh pakaian kita menggunakan sabun yang dicampur dengan air liat, apa yang akan terjadi kepada kotoran tersebut? Kotoran akan kekal. Okey, dia tak hilang. Tapi berbeza dengan deterjen. Deterjen, kotoran akan hilang apabila kita basuh menggunakan air liat. Okey, jadi gambar rajah yang ini, okey, yang saya dah buat perbezaan ni, better for you untuk you hafal lah. Okey, it is better for you untuk you hafal. So kalau pakaian, sabun dan deterjen dibasuh dengan air liat, okey, mana satu yang akan kekal kotoran, mana satu yang akan hilang? Kalau basuh dengan sabun dengan air liat, dia kotoran kekal. Kalau basuh dengan deterjen, kotoran hilang. Kalau basuh pula dengan air lembut, kalau sabun dan deterjen basuhlah macam mana sekalipun, dia tetap akan hilang. Itu mekanisme dia. Itu apa yang akan berlaku. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok reason pula. Untuk air lembut tak ada masalah, sebab kita tahu air lembut, sabun dan deterjen kedua-dua akan menghilangkan kotoran. So air lembut ni dia jarang keluar dalam exam, dia jarang keluar dalam peperiksaan. Yang kebiasaan yang keluar, dia akan tanya untuk air liat. Sebab awak nampak untuk air liat, sabun ni kotoran ada, deterjen ni kotoran ni dah hilang. Jadi apa mekanisme, apa yang berlaku sebenarnya? Perbezaan tu yang boleh membawa 3, 4 ataupun 5 markah dari segi explanation, okay, dari segi penerangan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bahagian sabun dahulu. Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Okey, sekiranya sabun itu dicampur dengan air liat. Okey, pertama sekali bila soalan tanya, okey, adakah sabun efektif terhadap air liat? Pertama sekali kita kena terangkan apa maksud air liat tersebut. Di mana air liat kita faham kat sini dia mengandungi ion magnesium dan juga ion kalsium. Kedua-duanya ataupun salah satu itu maksud air liat.
Okey, pertama sekali kita terangkan. Yang kedua, apa yang berlaku adalah di dalam air liat, kita dah faham sabun ada dua bahagian, cation, anion. Cation tak membantu menarik grease daripada pakaian. Okey, tak membantu menarik kotoran daripada pakaian. So cation kita tolak tepi. Yang mainkan peranan adalah anion. So anion sabun dalam air liat dia akan bertindak balas dengan ion magnesium tu tadi. Okey, akan bertindak balas dengan ion magnesium itu tadi untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan garam tak larut. Di mana untuk bahan pencuci, okey, untuk tajuk bahan pencuci ni, garam tak larut yang dimaksudkan kita namakan sebagai kekat. Kita namakan sebagai kekat. Okey, yang ketiga kita terangkan pula kekat tu apa pula? Kekat itu adalah mendakan putih. Okey, adalah mendakan putih. Okey, so kita dah terangkan 3 poin tadi. Pertama kita terangkan air liat. Apa dia? Yang kedua kita terangkan bila campur dengan air liat apa yang terjadi. Yang ketiga kita terangkan kekat tu apa. Okey, dan akhir sekali apa yang terjadi adalah okey, selepas anion sabun itu bertindak dengan magnesium menghasilkan garam tak larut, iaitu kekat, apa yang akan terjadi adalah bilangan anion sabun dia akan berkurang. So bila bilangan bila bilangan anion sabun berkurang, okey, bermaksud lagi kuranglah kepala yang ada dekat kotoran tu tadi nak tarik keluar kotoran tu daripada pakaian. So bila lebih kurang ataupun makin kurang anion sabun tu, maka kotoran tak dapat nak ditarik, tak dapat nak dikeluarkan daripada pakaian. So kotoran tak dapat ditanggalkan. Ini typo awak betulkan, tak dapat ditanggalkan. So bila tak dapat ditanggalkan, at the end of the proses pencucian tersebut, kita dapati bahawa sabun tak efektif ke dalam air liat. So dekat sini 1 poin membawa 1 markah. Okey, 1 poin membawa 1 markah. Okey, itu kalau soalan tanyalah, adakah sabun efektif ke dalam air liat? Okey, so cara nak jawabnya ada 4 poin. Pertama, terangkan air liat itu apa, iaitu air yang mengandungi ion magnesium ataupun kalsium ataupun kedua-duanya. Yang kedua, dalam air liat, anion sabun react kepada magnesium untuk hasilkan apa? GTL, iaitu garam tak larut. Garam tak larut namanya apa? Iaitu kekat. Yang ketiga, kekat tu apa? Kekat tu mendakan putih. So yang keempat, bila dia dah menghasilkan kekat, bilangan anion sabun akan berkurang. So kotoran tak dapat nak ditanggalkan. And the last one, kita buat conclusion bahawa sabun tak efektif di dalam air liat. Alright, itu untuk sabun. So kita pergi kepada deterjen pula. Kepada deterjen, okey, bila ditanya sama adakah deterjen efektif di dalam air liat, sama juga macam sabun tadi. Pertama kita terangkan air liat tu apa, iaitu air yang mengandungi ion magnesium ataupun kalsium. Dan yang kedua kita terangkan apa yang terjadi, okey, bahawa dalam anion di dalam air liat, anion sabun ataupun anion deterjen dia bertindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan garam larut. Itu beza dia. Okey. Kalau untuk sabun dia menghasilkan garam tak larut. Kalau untuk deterjen dia menghasilkan garam larut. So, bila dia dah menghasilkan garam larut, kekat, iaitu mendakan putih itu tadi tidak terhasil. Kalau untuk sabun dia terhasil lah. Okey, sebab GTL garam tak larut. Tapi untuk deterjen dia merupakan garam larut. So mendakan putih itu tadi ataupun kekat itu tadi tak terhasil. Bila tak terhasil, bermaksud bilangan anion yang supposed to membantu menanggalkan grease ataupun kotoran daripada pakaian kekal banyak, dia tak berkurang. Okey, dia kekal banyak. So bila kekal banyak, bermaksud dalam proses pencucian tu tadi, at the end of the day kotoran itu dapat ditanggalkan. Sebila kotoran dapat ditanggalkan, kita buat conclusion. Conclusionnya apa? Deterjen efektif di dalam air liat. Right? So itu sahajalah sedikit perbezaan. So perbezaannya apa? Kalau untuk sabun menghasilkan garam tak larut, untuk deterjen menghasilkan garam larut. Itu the core dia. Okey, itu adalah teras dia. Okey, sebab explanation ni sebenarnya adalah lebih kurang sama, cuma berbalik sahajalah.
Okey, tapi core dia, yakni teras kepada explanation jawapan awak. Yang pertama, kalau untuk sabun, hasilkan garam tak larut. Kalau untuk deterjen, menghasilkan garam larut. And the rest tu saya rasa awak boleh buat sendirilah. Okey, bergantung kepada apa yang saya dah terangkan ini. Okey, jadi ini adalah sedikit sebanyak yang saya boleh bantu awak mengenai dengan perbezaan di antara sabun dan deterjen. Jadi dalam exam, kebiasaannya soalan dia akan bagi 4 markah. Okey, di mana setiap satu poin merupakan 1 markah. Okey, untuk bahagian sabun ni lah. Kalau untuk deterjen ni sebenarnya awak nampak sahaja ada 6 poin, tapi untuk bahagian 4, 5 dan 6 ni awak boleh campurkan jadi 1 poin, tak ada masalah. Okey, jadi itu adalah salah satu soalan yang kebiasaannya keluar dalam exam. Soalan lain yang dia boleh keluar juga adalah kalau dia tanya salah satu cara untuk hilangkan darah pada pakaian. Ini adalah situasi di mana dia bagi situasi in real life, and then dia suruh awak selesaikan menggunakan terms-terms kimia. Okey, so kalau kita ada satu pakaian terkena darah, macam mana kita nak hilangkan? Okey, cara kita nak hilangkan, kita boleh menggunakan deterjen yang dicampurkan dengan enzim. Okey, deterjen yang dicampurkan dengan enzim, di mana enzim tu adalah makin biologi. Okey, yang ini makin biologi, di mana kebiasaannya makin biologi dah sedia ada ditampung ke dalam deterjen, tak ada masalah. Itu kalau dia tanya pasal darah yang ada pada pakaian. Kalau terkena maka contoh, kalau terkena maka dekat pakaian pula, awak boleh guna apa? Pakaian contoh, maka contoh yang terkena adalah maka permanen, yang kekal, yang susah nak hilang. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak hilangkan permanen maka tu? Ya, ini kita menggunakan Clorox. Okey, awak tahu kan jenis Clorox tu kan? Dalam Clorox ada apa? Ada ejen pelun, ada ejen peluntur. Dalam ejen peluntur tu ada apa? Ada asid hypochlorous. So itulah yang akan membantu permanen maka itu tadi untuk hilang daripada pakaian. So ini adalah di antara contoh-contoh soalan yang dia melibatkan real life situation, and then dia suruh awak selesaikan bergantung kepada apa yang awak dah belajar dalam bahan pencuci untuk kimia ini. Alright, so saya rasa setakat ini sahaja video kita untuk kali ini, dan kita akan jumpa dalam video yang akan datang untuk tajuk yang lain pula. Okay.